لك هواك قلبي منى أكمل منى يكون معاه يا قلبي ناداك وتمناك تبقى انت ويايا يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك انت حبيبي حياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Asnawi bin Jalil Sayuti. Saya daripada kelas di PHU 3G. Nombor matrik di PHU 202024712. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Darinya kita memohon pertolongan dan keampunan serta perlindungannya yang dari gangguan syaitan. Siapa yang dikenaan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak sesat selamanya. Sesungguhnya Allah sahajalah yang selayaknya disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Kami telah mendapat tajuk isu perbezaan tawaf rukun dan tawaf wada'. Ia satu tajuk yang dapat dikaji dan mengenai isu-isu yang penting dan harus ada di dalam pengetahuan ketika memabit di Mina tersebut, serta mencari dan berkongsi perkara tersebut dengan lebih meluas agar dapat dijadikan bahan bacaan kepada semua peringkat umur. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Fakhrul Razi bin Ghazali di atas tugasan yang diberikan. Banyak manfaat yang kami dapat perolehi dalam menyiapkan tugasan ini. Okay. Objektif penerbitan tugasan ini membuktikan kerjasama kami di dalam kumpulan dan menunjukkan kesungguhan kami dalam menerbitkan tugasan ini. Kami mengumpul segala maklumat yang kami dapati di dalam segala media, antara media cetak, media massa dan lain-lain. Usaha kami yang kami tunjukkan dari kos Diploma Haji Umrah adalah untuk menyalurkan serta menghasilkan penulisan ilmiah dan tugasan yang menarik agar mudah difahami. Melalui kerja kertas ini, pelajar KPBKL akan dapat menyumbang sedikit sebanyak buah fikiran, berita, hasil kajian, analisis dan rumusan untuk dikongsikan bersama seluruh pendidik dan khasnya kepada warga Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Semoga ini dapat membantu kita mencapai objektif peningkatan kualiti dan melahirkan pelajar KPBKL yang bertaraf tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tawaf rukun. Sebelum saya menerangkan tentang tawaf rukun, tawaf adalah rukun ketiga bagi fardu haji dan yang kedua penting selepas wukuf di Arafah. Tawaf artinya mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Antara syarat-syarat sah tawaf: pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada', sunat dan nazar. Yang kelima, menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Yang keenam, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan yakin. Yang ketujuh, berjalan dengan bertujuan tawaf. Yang ke-8, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Hijr Ismail. Terus kita masuk kepada tawaf rukun. Tawaf rukun adalah ianya hendak dilakukan
atau dilaksanakan selepas melontar jamrah Aqabah, ataupun selepas bercukur atau mengunting rambut dan berkorban pada pagi 10 Zulhijjah atau selepas melontar ke semua jamrah pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji sehingga jika tidak dilaksanakan maka hajinya menjadi batal. Cara melaksanakan tawaf rukun sama dengan tawaf umrah. Bezanya adalah tawaf rukun tidak perlu berpakaian ihram kerana ia sudah tahlul awal atau mencukur rambut selepas selesai melontar jamrah Aqabah pada hari nahar 10 Zulhijjah. Okey, kita masuk kepada tawaf wada'. Tawaf wada' ialah ia juga dikenali sebagai tawaf perpisahan atau tawaf selamat tinggal kerana ia untuk memuliakan dan menghormati Baitullah iaitu Kaabah bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah yang jauhnya 2 mahalah ataupun lebih. Tawaf wada' merupakan pekerjaan terakhir yang wajib dilakukan sebelum meninggalkan Mekah setelah selesai segala urusan-urusan haji dan umrah. Antara golongan terkecuali melaksanakan tawaf wada' dan ia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa jika meninggalkan tawaf wada'. Pertama, perempuan yang datang haid. Yang kedua, perempuan yang datang istiadah dalam tempoh haidnya. Yang ketiga, orang luka yang mengeluarkan darah yang banyak yang boleh mengotorkan masjid. Yang keempat, orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk mengangkat hadas besar. Yang kelima, orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri atau harta benda. Yang keenam, orang yang takut ketinggalan kawan seperjalanannya. Contohnya jemaah haji yang hanya mendapat maklumat pergerakan meninggalkan kota Mekah pada saat akhir dan tidak sempat melakukan tawaf wada' kerana bas akan bergerak segera. Kes ini hanya terpakai bagi yang tidak disengajakan. Yang ketujuh, orang yang berpenyakit salasal baul, iaitu air kencing yang sentiasa menitis. Yang ke-8, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, seperti kes kecemasan atau kes darurat. Yang ke-9, orang yang takut kepada peminta hutang dalam keadaan dia benar-benar tidak berupaya membayar hutang. Yang ke-10, orang yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur disebabkan sakit atau tua dan tidak mampu duduk di atas kursi tolak. Itu saja. Perkara yang boleh dilakukan. Di sini saya akan menerangkan tentang dalil persyariatan tawaf rukun dan tawaf wada'. Tawaf rukun, Al-Kasani rahimahullah menyatakan adapun tawaf rukun adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yufun nuzwarahum wal yatawafu bil baitil atiq. Maksudnya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, iaitu Kaabah. An-Nawawi rahimahullah menyatakan, ketahuilah tawaf ifadah adalah rukun yang tidak ada ibadah haji tanpa tawaf itu. Beliau rahimahullah juga berkata, tawaf ini adalah salah satu rukun haji yang tidak sah haji tanpanya menurut ijma'. Seterusnya tawaf wada'. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Selepas selesai mengerjakan ibadah haji, baginda melakukan tawaf wada'. Riwayat Bukhari 4466 64. Yang kedua, daripada Al-Harith bin Abdullah bin Aus katanya, aku dengar akan Nabi SAW bersabda, barang siapa menunaikan haji atau umrah, maka hendaklah akhir masanya dengan Baitullah. Riwayat Al-Tirmizi 421. Yang ketiga, tawaf ini diperintahkan ke atas siapa sahaja yang hendak meninggalkan Mekah, berkata Al-Bawawi dan Al-Mutawalli dan lain-lainnya. Laisa tawaf wada'i minal manasik, bal huwa ibadah mustaqillah yu'maru biha kul man arada mufarakah Makkah ila musafatal qasr. Tawaf wada' bukan sebahagian dari manasik, bahkan ia adalah ibadah tersendiri yang diperintahkan ke atas sesiapa sahaja yang hendak meninggalkan Mekah ke tempat yang dibolehkan mengasyar sembahyang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair Lutfi Berhamidun daripada kelas DPHU 3H. Nombor matrik saya DHU 202024702. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai perbezaan tawaf wada' dan tawaf rukun dari segi niat. Niat tawaf rukun yang berbunyi seperti ini, nama itu an at-tawaf bihadzal bait tawaf haji sab'atal aswad lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku tawaf haji di Baitullah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Selalunya niat ni akan dibaca ketika memakai kain ihram. Tetapi jika jemaah haji ingin membacanya ketika sebelum melakukan tawaf pun boleh dan tidak dilarang dan tidak dijatuhkan hukum apa-apa pun. Okey, yang kedua adalah tawaf wada'. Niat tawaf wada', Allahumma inni uridu tawafatul baitika haram wa basyirli atuqabbalahu minni sab'atal aswad tawaf wada' lillahi ta'ala, yang bermaksud, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 kelilingan tawaf wada', maka pemudahkanlah urus bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau niat ini sebenarnya dia akan dibaca sebelum melakukan tawaf. Sebelum tawaf. Okey, seterusnya saya akan memberitahu mengenai persiapan sebelum tawaf wada'. Yang ini saya akan menceritakan khusus bagi jemaah Malaysia. Okey, yang pertama, jemaah perlu dapatkan maklumat penerbangan pulang ke Malaysia ataupun pulang ke Malaysia ataupun ingin keluar untuk pergi ke Madinah daripada pejabat maktab. Okey, yang kedua adalah persiapan dan kemaskini semua barang keperluan. Maksudnya sebelum untuk tawaf wada', pastikan semua barang yang contoh kita nak beli ke apa, pastikan semua tu dah dibeli. Jangan tiba-tiba nak tawaf wada', dah lepas tawaf wada' baru kita nak beli. Okey, yang ketiga adalah beg bagasi dibawa ke lobi untuk urusan angkut ke bas oleh muassasah. Maksudnya sebelum melakukan tawaf wada' tu, semua beg, baju-baju kita semua dah diletakkan di lobi untuk diuruskan. Dan seterusnya, berwuduk dan pergi tawaf wada' dalam 5 atau 4 jam sebelum bertolak meninggalkan Mekah. Maksudnya kita perlu melakukan lebih awal pun boleh. Jangan dalam 1-2 jam sebelum untuk tolak ke Mekah dia baru nak buat tawaf wada' itu. Kerana takut nanti bila kita buat, takut ditinggal oleh bas. Sebab haji sangat pack. Okey, yang seterusnya adalah tawaf wada' ni tidak memerlukan ihram.
tidak perlu memakai ihram kerana dia tidak ada di dalam rukun. Seterusnya, tidak perlu keluar ke miqat. Maksudnya di sini jemaah tidak perlu keluar ke miqat sebelum selepas melakukan tawaf wada. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai perbezaan hukum tawaf rukun dan tawaf wada. Okey. Tawaf rukun. Tawaf rukun atau nama lainnya adalah tawaf ifadah ataupun tawaf ziarah. Yang tawaf yang wajib perlu dilakukan oleh setiap jemaah. Okey, tentulah hukumnya adalah wajib. Dan nama pun tawaf rukun, mestilah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap jemaah kerana ia ada salah satu daripada rukun wajib haji. Okey. Mengikut pandangan para ulama, sesiapa yang meninggalkan tawaf rukun ini, maka dia punya haji terbatal serta-merta dan tidak diterima. Okay. Seterusnya, saya akan memberitahu mengenai kaedah sambung jika seseorang jemaah itu batal tawaf. Yang pertama adalah boleh disambung, iaitu pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal saja. Maksudnya di sini, jika dia terbatal tawaf itu, dia boleh menyambung terus tawaf itu dan bermula di tempat di mana dia terbatal tawaf itu. Yang kedua adalah yang lebih afdal, kita membuat semula pusingan tawaf itu yang bermula di rukun Hajarul Aswad. Maksudnya bermula di Hajarul Aswad. Okey, yang kedua saya akan beritahu mengenai hukum bagi orang yang menggunakan kerusi roda. Yang pertama, jemaah yang disorong dan menyurung akan mendapat pusingan tawaf bersama. Maksudnya di sini 2 dalam 1. Di mana orang yang sorong dan orang yang disorong, orang yang menyorong dan orang yang disorong akan mendapat pusingan tawaf yang sama. Maksudnya dia punya dua-dua tu mendapat jumlah tawaf yang sama. Dia tidak salah seorang kerana Islam ini adil. Yang kedua adalah hukum bagi orang yang melaksanakan tawaf dengan cara mendukung ataupun menggendong. Ini hanya bagi sesuatu ini hanya dikira seorang saja yang terhasil tawafnya. Okey, seterusnya saya akan memberitahu mengenai hukum tawaf wada. Hukum tawaf wada mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebut tawaf wada menurut pendapat yang paling sahih, iaitu Imam Asy-Syafi'i, hukumnya adalah wajib ke atas orang yang ingin keluar meninggalkan Mekah atau bukan orang Mekah, di mana dia satu tanda penghormatan kepada tanah haram. Okey. Waktu hukum ini bukan dia tertakluk kepada orang yang ingin melakukan tawaf wada saja. Dia lagi satu, tawaf wada ini bukanlah sebahagian daripada manasik haji. Okey, seterusnya saya akan memberitahu mengenai hukum tawaf wada wajib bagi siapa. Yang pertama adalah orang yang ingin meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari dan lebih jaraknya kurang daripada 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan. Maksudnya 2 marhalah seperti yang kita tahu mengikut kilometer adalah 90 marhalah. Seterusnya, orang yang ingin bermusafir pada jarak yang mengharuskan dia untuk mengkasarkan solat, iaitu 2 marhalah yang bersamaan dengan 90 km. Orang ini dia perlu melakukan tawaf wada sebelum dia meninggalkan Makkah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur yang dibenarkan syarak akan dikenakan dam. Maksudnya dia meninggalkan tawaf wada tanpa sebab yang kukuh ataupun tanpa keuzuran, dia dikenakan dam.
Okey, seterusnya saya akan memberitahu bagi seseorang itu yang meninggalkan Mekah tanpa melakukan tawaf wada. Okey. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, bagi seseorang yang meninggalkan Mekah tanpa melakukan tawaf wada, dia seperti melakukan satu dosa dan dia perlu pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf wada. Okey, saya akan memberitahu 3 situasi yang di mana seseorang itu wajib untuk membayar dam ataupun tidak. Situasi pertama adalah di mana seseorang itu keluar dari Mekah tanpa melakukan tawaf wada yang membolehkan ia mengkasarkan solatnya, iaitu 2 marhalah yang bersamaan 90 km. Betul, dan dia pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf wada. Orang ini dia wajib untuk membayar denda, iaitu membayar dam. Iaitu situasi kedua adalah di mana seseorang itu yang keluar dari Mekah tanpa melakukan tawaf wada dan tidak melebihi 2 marhalah atau yang membolehkan ia untuk mengkasarkan solatnya, dan dia pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, dia tidak wajib untuk membayar dam. Situasi ketiga di mana seseorang itu yang sengaja ataupun terlupa untuk melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah, dan dia wajib untuk membayar dam. Okey, seterusnya saya akan memberitahu dam yang dikenakan kerana meninggalkan tawaf wada, iaitu dam yang dikenakan adalah dam tertib dan takdir, iaitu bagi sesiapa yang meninggal tawaf wada tanpa sebarang keuzuran yang terdapat dalam syarak, dia wajiblah untuk membayar dam mengikut susunan yang telah ditetapkan, dan dia tidak boleh dipilih ataupun diganti dengan yang lain kecuali dia tidak berkemampuan untuk mengerjakannya. Okey. Denda yang dikenakan adalah seseorang itu perlu menyembelih seekor kambing ataupun 1/7 unta ataupun 1/7 lembu mengikut korban, iaitu di mana dia perlu mengikut syarat-syarat binatang korban. Lepas tu, jika seseorang itu dia tidak mampu untuk melakukannya, iaitu dia tidak mampu untuk membeli kambing ataupun lembu ataupun unta, dia hendaklah untuk berpuasa 10 hari. Okey, yang ini dia wajib kepada seseorang itu yang meninggalkan tawaf wada dan dia tidak mampu untuk membayar ataupun menyembelih binatang korban. Dan oleh itu dia wajiblah untuk berpuasa 10 hari sebagai dendanya kerana meninggalkan tawaf wada. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Jika ada salah silap ataupun kekurangan, itu adalah salah daripada saya. Saya akan meneruskan pembentangan ini kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laikam Bizamuddin. Saya daripada kelas di PSU 3I. Nombor saya di SU 202024-706. Jadi saya akan sambung pembentangan daripada kumpulan kami. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah waktu pelaksanaan tawaf rukun dan tawaf wada. Tawaf rukun atau lebih dikenali sebagai tawaf ifadah adalah tawaf yang wajib dilakukan oleh semua jemaah. Ifadah yang bermaksud meninggalkan dari sudut bahasa dan daripada sudut istilah adalah tawaf setelah meninggalkan Arafah. Waktu afdal bagi melakukan tawaf ifadah ini adalah pada 10 Zulhijjah, iaitu waktunya bermula daripada tengah malam hari Nahar selepas wukuf di Arafah. Dan tidak ada
akhir waktu. Maka tawaf ini boleh ditangguhkan pada bila-bila masa. Tetapi bagi mereka yang menangguhkan tawaf ifadah ini, mereka belum bebas daripada larangan ihram. Antara larangan ihram seperti bersetubuhan, nikah dan bersentuhan di antara lelaki dan perempuan tanpa berlapik. Selain itu, tawaf rukun juga boleh dilakukan dan dilaksanakan sebelum berakhirnya hari tasyrik, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Jabir mengenai haji Nabi Muhammad SAW, pada hari Nahar baginda melakukan tawaf rukun ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW solat zuhur di Mina. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa permulaan tawaf rukun itu dari bermula terbitnya fajar pada hari Nahar dan berakhir pada akhir hari Nahar. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, bahawa tawaf ifadah ini dilakukan ketika terbit fajar hari raya. Sedangkan daripada Imam Syafi'iyah dan Hanbaliyah, waktunya adalah selepas pertengahan hari raya. Okey. Seterusnya saya akan sambung dengan tawaf wada'. Tawaf wada' ini wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskan mereka menghasarkan solatnya, iaitu kadar 2 marhalah, iaitu 56 batu atau 91 km atau lebih, sama ada setelah selesai mengerjakan ibadat dan ingin pulang ke tanah air atau ingin meninggalkan Mekah. Tawaf wada' ini dilakukan bagi mereka yang contoh macam daripada orang situ, orang asal Mekah pun yang ingin pergi ke negara lain pun selama 4 hari atau lebih, diorang pun wajib melakukan tawaf wada'. Begitu juga orang yang meninggalkan saya akan cakap ni, meninggalkan Mekah akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari, walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah atau sama ada dia penduduk. Jika tidak sengaja, maka tidak batal pusingan tawaf. Boleh bertukar tawaf seperti biasa sekiranya berhajat hendak memasuki Hijr Ismail untuk bersolat, berdoa di dalamnya dan atau menyentuh Kaabah dan Syazrawan. Pastikan yang mereka yang menyentuh dan berdoa di dalam Syazrawan telah sempurna tawaf wada'nya dengan yakin. Seterusnya saya akan sambung dengan perkara-perkara yang membatalkan tawaf wada' dan tawaf rukun. Saya akan menerangkan dahulu tentang tawaf rukun. Perkara yang membatalkan tawaf rukun adalah, pertama, terbukanya aurat dengan sengaja. Menutup aurat itu adalah syarat sah tawaf. Jika aurat itu terbuka disebabkan tiupan angin dan dia segera menutupnya, maka tidak batal tawafnya. Akan tetapi, sekiranya disebabkan perbuatan manusia ataupun ditiup angin dan tidak segera menutupnya, maka tawafnya batal. Oleh itu, saranan daripada mutawif kepada jemaah adalah jemaah kena memastikan aurat tertutup dengan baik. Disarankan ketika mengisyaratkan tangan istilam diletakkan di dalam kain telekung atau diletakkan dalam kain telekung, ataupun boleh juga memakai sarung tangan. Keduanya, perkara yang membatalkan tawaf rukun ini adalah menyentuh Kaabah atau kelambunya termasuk Syazrawan. Jika kita menyentuh bahagian Kaabah, maka pusingan tawaf itu terbatal. Peringatan untuk jemaah haji ataupun jemaah umrah bahawa kelambu Kaabah mempunyai wangian. Pasti ramai ingin menyentuhnya. Sekiranya masih dalam larangan ihram, pastikan jemaah tidak terlalu asyik dengan bau wangian pada kelambu Kaabah. Jika berbuat demikian, dikira berdosa dan dikenakan dam. Jangan sesekali menyentuh Kaabah ketika tawaf, walaupun jemaah amat hampir dengan Kaabah ketika tawaf. Ketika kita dah tengah tawaf ni, walaupun kita hampir dengan Kaabah, kita dilarang untuk menyentuh Kaabah kerana kita belum sempurna dia punya tawaf punya pengiraan. Hal ini kerana yang terdapat di dalam tawaf itu sendiri, ada kes di mana jemaah terlampau teruja
dengan Kaabah. Yes, kita tahu bahawa semua yang pergi ke Mekah, terutamanya bermula tawaf di Kaabah, akan merasa teruja untuk menyentuh Kaabah ketika tawaf, disebabkan kedudukannya yang amat hampir dengan Kaabah, lalu menyebabkannya tawafnya tu batal. Jadi kita terlampau teruja sampai kita nak sentuh tu, tawaf itu automatik terbatal, walaupun kita dah hampir ke 6 pusingan dan 1 pusingan saja untuk menyempurnakan lagi kita punya 7 pusingan tawaf tu akan terbatal tawaf kita. Seterusnya, perkara yang membatalkan tawaf rukun bagi yang ketiga adalah menyentuh atau memasuki Hijr Ismail. Tidak sah tawafnya yang dilakukan, tidak sah tawaf bagi yang mereka yang melakukan melakukan tawaf itu di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail juga dikira sebahagian dari Kaabah. Biasanya kita melihat jemaah yang sedang tawaf, tangannya diletakkan di lingkungan hilir Hijr Ismail sambil berjalan. Biasanya jemaah akan meletakkan tangan di Hijr Ismail sambil berjalan. Jika kita sentuh Hijr Ismail itu dengan sengaja, maka akan terbatal pusingan tawaf. Jika kita tidak sengaja, maknanya tidak terbatal tawafnya. Boleh teruskan tawafnya seperti biasa. Sekiranya berhajat hendak pergi masuk Hijr Ismail ini, kita berhajat untuk masuk ke Hijr Ismail ini, kerana Hijr Ismail ini adalah tempat di mana doa itu mustajab. Lepas itu kita kalau nak solat kat dalam Hijr Ismail tu boleh, nak sentuh dalam dia tu pun boleh, nak menyentuh Kaabah atau Syazrawan tu pun boleh. Semua yang perkara yang dilarangan ni boleh dilakukan, cuma kita harus menyempurnakan tawaf kita dengan yakin. Okey, yang selain itu, perkara yang membatalkan tawaf rukun adalah kita tidak yakin tanpa menambah 1 pusingan yang meyakinkan. Okey, makna kat sini kita was-was dengan tawaf kita. Okey, biasanya terjadi kepada 50% kepada warga emas. Tetapi perkara ini boleh terjadi pada waktu-waktu yang kita masih dalam keadaan yang teruja, masih rasa macam terharu kerana dapat menjadi tetamu Allah SWT. Hal ini kerana kalau kita dah tawaf tu, contoh kita dah 6 pusingan, kita terlupa yang kita ni dah 6 pusingan, kita was-was, kita kena afdalnya kita buat pusingan sekali lagi untuk meyakinkan. Lebih tak apa, jangan kurang, kerana kalau kurang maka terbatal lah kita punya rukun. Okey, syarat sah ialah mesti cukup 7 kali pusingan tawaf itu. Namun jemaah sering kali merasa was-was. Macam saya cakap tadi, jemaah kadang-kadang merasa was-was dengan pusingan dia, dan sekiranya dia telah ragu-ragu atau was-was mengenai bilangan tawafnya, dia tidak akan terkeluar daripada, dia tidak akan terkeluar, maknanya lari daripada dua situasi yang telah dibukukan oleh ulama-ulama. Selalunya orang akan rasa confused ataupun rasa macam terlupa di mana pusingan yang ke-6 atau ke-7. Pada kita dapat pusingan yang ke-6, dia akan teringat, oh dah berapa pusingannya ni. Ataupun situasi yang kedua, dah pusingan ke-7, adakah ini pusingan yang ke-7? Dia akan merasa perasaan was-was di situ. Jadi ini merupakan situasi yang telah digambarkan oleh ulama jika kita telah mengalami di dalam situasi tersebut. Okey, situasi yang pertama adalah sekiranya mereka was-was dengan tawafnya antara bilangan ke-6 ataupun bilangan ke-7, maka mereka perlu mengambil bilangan yang paling sedikit. Seperti contoh dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sekiranya salah seorang di antara kamu yang ada ragu-ragu di dalam solatnya, dia tidak tahu bilangan rakaatnya, apakah sudah 3 atau 4,
maka buanglah keraguan itu dan binalah, ambillah apa yang pasti, iaitu yang sedikit. Maksudnya Rasulullah di sini mengatakan bahawa kita mengambil bilangan yang sedikit. Jika kita dah 6 pusingan, kita tambah je satu lagi. Walaupun kita dah 7 pusingan, tapi persasaan was-was tu ada, kita tambah pusingan. Seterusnya dalam situasi kedua di mana kita dah selesai tawaf ifadah ni, lepas tu kita terus pulang ke hotel. Tidak lama kemudian datang pemikiran was-was itu di dalam diri kita yang mengatakan tawaf kita tak cukup 7 kali. Jadi jadi bila kita berasa macam tu, Imam Nawawi juga telah meriwayatkan benda ini dalam kitab dia, bahawa maksudnya sekiranya dia ragu-ragu setelah selesai menunaikan tawaf dan meninggalkannya, maka tiada apa-apa atas dirinya tawafnya sah. Maka bagi situasi kedua, mereka yang dalam keadaan begini, tawafnya itu sah. Ini dikitabkan di dalam kitab Imam Nawawi Al-Majmu' Al-Syarhu Mulhazab, jilid yang ke-8, muka surat 22. Dan keraguan itu tidak akan memberi apa-apa kesan sesuatu ibadah. Okey, seterusnya yang terakhir bagi tawaf rukun, perkara yang membatalkannya adalah belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i, bergunting kerana dibimbangi ditinggalkan kawan atau keluarga. Okey, kat sini tawaf yang dimaksudkan adalah mengiringi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Sekiranya syarat-syaratnya tidak terlaksana, maka tawaf tersebut tidak sah. Jika jemaah tersebut terus melakukan sa'i dan bergunting selepas itu, maka sa'i dia tak sah dan dia masih lagi dalam ihram. Jadi bila kita dalam keadaan begini, memang kita bergerak dengan kawan-kawan, dengan jemaah kita lain, tapi ibadah kita ini perlu dilakukan dengan kadar yang sempurna, mencukupi dan sah. Kerana tidak ramai di kalangan kita dapat merasai pengalaman menunaikan ibadah haji. Jadi kita perlu melakukan dengan kadar yang sempurna dan keadaan tertib. Jadi sa'i di situ pun tidak sah, dan hendaklah dia melakukan tawaf itu dengan sempurna. Dia kena lakukan tawaf itu dengan sempurna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perkara yang membatalkan tawaf wada'. Perkara yang membatalkan tawaf wada' adalah pertamanya ambil gambar. Ulama bersepakat bahawa menyatakan mengambil gambar selepas mengerjakan tawaf wada' adalah perkara yang terbatalnya tawaf itu, dan dia sebagai jemaah haruslah membayar dam. Sebaiknya jika kita ingin mengambil gambar atau meminta tolong orang lain untuk mengambil gambar dalam Masjidil Haram atau semasa dalam perjalanan pulang ke bangunan penginapan, maka hendaklah mengambil gambar dalam Masjidil Haram terlebih dahulu, iaitu sebelum tawaf wada' atau hari sebelumnya jika kita mahu. Yang kedua, berehat-rehat di hotel. Okey, semestinya kita sebagai jemaah haji, walaupun kita muda sekalipun, kita mesti akan merasa letih selepas mengerjakan tawaf wada'. Mereka yang memutuskan untuk membuat tawaf wada' awal, untuk membolehkan mereka berehat sebentar di bilik hotel sebelum bergerak meninggalkan tanah suci, tawaf wada' terbatal. Tawaf wada' diorang pun terbatal juga jika mereka masih mempunyai ruang dan masa untuk berehat di bilik. Kita dibolehkan mandi, menukar pakaian dan makan selepas tawaf wada', tetapi tidak dibenarkan untuk berehat-rehat di bilik hotel. Hal ini kerana setelah kita selesai tawaf wada', hendaklah bersegera meninggalkan Mekah. Seterusnya, yang singgah untuk membeli. Membeli apa-apa saja, tidak kisah sama ada berdekatan dengan tanah haram. Lepas tu selepas kita mengerjakan tawaf wada', jemaah dilarang membeli belah semasa kita mengerjakan tawaf wada'. Jika ingin membeli belah, tunggulah sehingga sudah keluar dari tanah suci, dan belilah di Jeddah ataupun Madinah. Kita tidak digalakkan untuk membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan, seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain, tudung dan makanan burung dan sebagainya. Berlengah-lengah di dalam Masjidil Haram
akan menyebabkan perjalanan jemaah haji itu terganggu kerana menunggu kepulangan jemaah tersebut. Kita nak elakkan benda ni daripada jemaah lain menunggu kita yang sedang membeli belah. Bermaksud kita tidak digalakkan untuk membeli barangan-barangan tersebut. Yang terakhir, daripada perkara yang membatalkan tawaf wada itu sendiri adalah beribadah selepas mengerjakan tawaf wada. Melaksanakan ibadah sebagai contoh menunaikan solat, taubat atau solat hajat selepas mengerjakan tawaf wada. Sebenarnya kita hanya boleh mengerjakan solat sunat tawaf wada sahaja. Selepas itu perlu pulang. Segala ibadah lain eloklah dilakukan sebelum mengerjakan tawaf wada. Baik, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Najwa binti Muhammad Nazri. Saya dari kelas D PSU 3I. Nombor matrik DHU 200-25282. Okay, baiklah. Saya akan menerangkan tentang tawaf bagi wanita haid. Okay, yang pertama sekali adalah tawaf rukun. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah maksud haid. Okay, haid dari segi bahasa yang bermaksud mengalir atau banjir. Manakala haid daripada segi syarak, menurut Al-Alamah Abu Bakar bin Muhammad Syatata Ad-Dimyati Al-Bakri rahimahullah, ialah darah yang keluar daripada hujung rahim seseorang perempuan pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, kau nak tahu menurut para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, hukum melakukan tawaf dalam keadaan berhadas atau ada najis pada baju, badan atau tempat tawaf yang dilaluinya, maka tawafnya adalah dikira tidak sah. Okey, perkara ini adalah berdasarkan apa yang telah dialami oleh isteri Rasulullah SAW sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Okey, di mana ketika rombongan haji yang dipimpin oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijrah tiba di Sarif yang terletak lebih kurang 16 km daripada kota Mekah, Sayyidatina Aisyah ni dia telah mengalami haid. Lalu perkara ini telah membuatkannya risau kerana tidak dapat melaksanakan haji bersama rombongan yang disertai beliau. Okey, apabila masalah ini diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah telah memujuk Sayyidatina Aisyah dan menenangkannya dengan sabdanya yang bermaksud, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami melangkah pergi dengan satu-satunya niat untuk melakukan haji. Namun dia datangi haid setelah sampai di Sarif, sebuah tempat 6 batu dari Mekah. Okay, Rasulullah SAW mendatangiku semasa aku menangis. Baginda bertanya, apakah yang terjadi? Adakah anda didatangi haid? Aku membalasnya, ya. Baginda pun bersabda, ini merupakan sesuatu yang Allah telah fitrahkan kepada para wanita berketurunan Adam, di mana lakukanlah segala apa yang dilakukan oleh para jemaah yang lain, tetapi jangan engkau tawaf di Baitullah sehingga engkau suci. Okey, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, daripada hadis ini menunjukkan larangan perempuan haid melakukan tawaf rukun sehingga darahnya terhenti, dan kemudian barulah beliau melakukan mandi hadas. Okey, larangan ini menunjukkan sesuatu ibadah tu akan rosak apabila perempuan dalam keadaan haid. Berarti tawaf yang dilakukan akan terbatal jika dilakukan oleh perempuan yang haid. Okay, kau nak tahu wanita haid yang mengerjakan haji ifrad tak ada masalah pun, kerana wajib bagi dia untuk mengerjakan satu tawaf sahaja, iaitu tawaf rukun. Manakala tawaf kudum bagi wanita yang mengerjakan haji secara ifrad apabila didatangi haid atau nifas, maka dia tidak wajib mengerjakan lagi. Dan adapun wanita haid yang mengerjakan haji kiran, maka memadailah dia untuk tawaf rukun sewaktu dia mengerjakan umrah. Okey, wanita haid yang mengerjakan haji tamattu pula ada dua yang boleh mereka lakukan, iaitu wanita itu telah suci daripada haid sebelum berangkat ke Arafah, maka hendaklah dia mandi hadas dahulu, kemudian pergi ke Baitullah
Kemudian di sana barulah beliau mengerjakan ibadah umrah. Setelah itu dia tahallul, dan selepas itu dia berniat lagi untuk mengerjakan haji pada hari tarwiyah, lalu mengerjakan ibadah-ibadah yang masih tertinggal. So wanita yang datang pada hari tarwiyah ni dalam keadaan haid, maka hendaklah dia mandi sunat, kemudian berniat mengerjakan haji. Okay, kalau nak tahu lagi, tawaf rukun ni adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan. Jadi apabila tak dilaksanakan ni, maka haji itu secara automatik akan tidak sah. Okay, hal ini seperti mana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 29 yang bermaksud, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, hendaklah menyempurnakan nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua Baitullah itu. Serta berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Safiyah binti Huyai, iaitu isteri Nabi SAW, mengalami haid. Lalu aku, iaitu Aisyah, menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah ia menahan kita? Maka para sahabat menjawab, dia Safiyah telah melakukan tawaf rukun sebelum haid. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, kalau begitu dia tidak akan menahan kita. Maka menurut daripada hadis ini, apabila perempuan yang melakukan ibadah haji mengalami haid sebelum sempat melakukan tawaf rukun, dan maka rombongannya harus menunggu, ataupun mereka ni akan tertahan sehinggalah perempuan itu selesai haid dan kemudian melakukan tawaf rukun. Maka hadis ini menunjukkan bahawa tawaf rukun ni adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah. Okay, menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim pula, asas syariah bahawa sesuatu yang diharamkan dalam keadaan normal diperbolehkan. Jadi jika ada keperluan ataupun darurat yang mendesak untuk melakukan tawaf, maka atas dasar itu perempuan haid ni dia diperbolehkan untuk melakukan tawaf rukun ni tanpa denda, kerana berdasarkan ada padanya keadaan darurat tu yang mendesak untuk melakukan tawaf rukun yang merupakan rukun wajib haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziah binti Ismail dari kelas di PSU 3I. Nombor matrik saya DHU 2020246998. Saya akan menerangkan tawaf bagi wanita yang haid. Tawaf rukun. Haid dari segi bahasa bermaksud mengalir atau banjir. Manakala haid dari segi syarak menurut Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad Syaitah ialah darah yang keluar mengalir dari hujung rahim seorang perempuan pada waktu-waktu yang tertentu. Haid ialah darah semula jadi yang selamat keluar mengalir dari hujung rahim seorang perempuan setelah balik dalam keadaan yang sihat tanpa ada sebab, dan ia keluar pada waktu yang ditentukan. Oleh itu, keadaan haid sedikit sebanyak menjadi penghalang kepada para jemaah wanita untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi wanita yang sudah selesai mengerjakan segala ibadah haji, selain tawaf wada, tiba-tiba dia didatangi haid, maka dibolehkan dia pulang. Tidak perlu mengerjakan tawaf wada dan tidak perlu membayar dam. Hal ini adalah merupakan kesepakatan para ulama fiqh. Hujah ini berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Sesungguhnya Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Safiyah bin Huyai haid." Rasulullah SAW bersabda, "Barangkali dia telah tawaf bersama-sama dengan kamu, iaitu tawaf rukun." Mereka menjawab, "Memang dia telah tawaf," kata Rasulullah. "Kalau begitu pulanglah." Riwayat Bukhari. Wanita haid yang mengerjakan haji ifrad tidak ada masalah kerana yang wajib dia kerjakan satu tawaf sahaja, iaitu tawaf rukun. Manakala tawaf kudum bagi wanita yang mengerjakan haji secara ifrad apabila didatangi haid atau nifas, maka tidak wajib dikerjakan lagi baginya.
Adapun wanita haid mengerjakan haji kiran, maka memadailah dia tawaf rukun sewaktu dia mengerjakan umrah. Wanita haid yang mengerjakan haji tamattu pula ada dua cara yang boleh mereka lakukan, iaitu wanita itu telah suci dari haid sebelum berangkat ke Arafah, maka hendaklah dia mandi hadas dahulu, kemudian pergi ke Baitullah, kemudian dia di sana mengerjakan haji umrah. Setelah itu dia tahalul. Selepas itu dia berniat lagi untuk mengerjakan haji pada hari tarwiyah, lalu mengerjakan ibadah-ibadah yang masih tertinggal. Wanita datang pada hari tarwiyah dalam keadaan haid, maka hendaklah dia mandi sunat, kemudian berniat mengerjakan haji. Setelah selesai mandi, hendaklah dia mengerjakan semua ibadah haji kecuali tawaf rukun, kerana tawaf ini boleh dikerjakan ketika dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Jika dia ingin mengerjakan umrah, maka tidak masalah baginya kerana isteri Rasulullah SAW, Aisyah, pernah melakukannya. Wanita haid boleh melakukan semua kerja haji kecuali tawaf sahaja. Apabila wanita tersebut didatangi haid, maka hendaklah dia tunggu dahulu sehingga haidnya berhenti dan mandi. Setelah selesai mandi, maka bolehlah dia melakukan tawaf. Namun, merujuk pada pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim, diperlakukan asas syariah bahawa sesuatu yang diharamkan dalam keadaan normal diperbolehkan dalam keadaan darurat apabila ada keperluan mendesak untuk melakukan hal itu. Maka atas dasar itu, perempuan haid diperbolehkan melakukan tawaf rukun dan tanpa denda. Hal itu kerana berdasarkan adanya keadaan darurat dan mendesak untuk melakukan tawaf ifadah yang merupakan tawaf wajib haji. Tawaf wada wajib dilaksanakan sebelum keluar dari Mekah. Walau bagaimanapun, terdapat golongan yang diberikan rukhsah atau pengecualian untuk tidak melaksanakan tawaf wada kerana sebab-sebab tertentu. Antara golongan yang diberikan rukhsah ialah perempuan yang haid. Perempuan yang haid tidak wajib mengerjakan tawaf wada berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya diperintahkan manusia pada akhir masa mereka berada di negeri Mekah, iaitu mengerjakan tawaf di keliling Baitullah, iaitu Kaabah, kecuali diberikan keringanan, iaitu untuk tidak bertawaf kepada perempuan yang haid. Maka disimpulkan bahawa perempuan yang didatangi haid boleh keluar meninggalkan Mekah tanpa perlu mengerjakan tawaf wada dan dia tidak dikenakan dam, iaitu denda. Walau bagaimanapun, jika semasa meninggal kota Mekah dia suci daripada haid sebelum keluar daripada kota Mekah, maka dia diwajibkan kembali untuk mengerjakan tawaf wada. Berlainan halnya jika dia suci setelah berada di luar kota Mekah dan tidak diwajibkan kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf wada sekalipun dia masih di tanah haram. Meski begitu, para jemaah harus menyadari bahawa seorang tidak diperbolehkan untuk menangguh daripada memasuki ihram. Dari sudut fiqh, seorang wanita boleh memasuki ihram meskipun berada dalam keadaan nifas atau haid. Dalam erti kata lain, jemaah wanita tidak boleh menangguhkan dirinya daripada masuk ihram sehingga tibanya di Mekah. Namun begitu, beliau tidak boleh menyempurnakan ibadah umrah sehingga dirinya suci. Kesemua ibadah lain kecuali bertawaf bagaimanapun diperbolehkan. Pemahaman tersebut antaranya berdasarkan hadis berikut. Daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tawaf di Kaabah seperti solat, namun dalamnya diperlukan sedikit kaedah-kaedah mengatasi permasalahan. Pertama, sesetengah ulama berpendapat bahawa tawaf tidak dibenarkan sewaktu dalam keadaan haid, seperti mana yang berlaku dalam ibadah solat dan puasa. Hujah utama mereka ialah ketiga-tiga ibadah tersebut mengandungi larangan-larangan yang serupa. Yang kedua, ulama-ulama yang lain berpendapat sebaliknya berkenaan hal tersebut. Mazhab Hanafi dan Hambali misalnya berpendapat bahawa wanita dalam keadaan haid masih boleh melakukan tawaf. Biarpun begitu, ibadat tersebut perlu disusuli dengan membayar dam. Alim ulama kedua-duanya mazhab tersebut berpendapat bahawa hubungan antara dan tawaf tidak serupa dengan kesucian diperlukan dalam solat. Mereka menghujahkan bahawa taharah, iaitu mensucikan diri, bukanlah sebuah syarat yang diperlukan seperti sebelumnya melakukan solat. Sebaliknya, kesucian daripada hadas besar dan kecil dianggap sebagai sebuah kewajipan. Lantaran itu membenarkan pembayaran dam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Setengah ulama lain merasakan syarat bagi kesucian dalam tawaf setara dengan syarat menutup aurat dalam solat.
Dan erti kata lain, syarat-syarat tersebut wajib apabila terdapat keupayaan untuk menyempurnakannya, namun dapat diberikan kewajipannya dalam keadaan darurat. Ibnu Qayyim berpendapat bahawa para wanita yang berada dalam keadaan haid masih boleh melakukan tawaf. Menurut pendapatnya, ini tidak membelakangi prinsip-prinsip syariah memandangkan keperluan menjaga kesucian diri dan dapat digugurkan memandangkan tidak lagi berkeupayaan untuk menjaganya. Beliau menegaskan bahawa hukum syariah tidak menuntut seorang untuk menjaga sesuatu di luar keupayaannya dan tidak perlu diletakkan sebarang larangan atau desakan tersebut. Kesimpulannya, ibadah haji merupakan satu rukun Islam yang menjadi kemuncak pada umat Islam. Menunaikan haji merupakan salah satu cara untuk menzahirkan kepercayaan kita kepada Sang Penciptanya. Ia merupakan fardu yang wajib dilaksanakan bagi mereka berkemampuan. Sejarah pensyariatan haji telah bermula sejak awal tahun kedua Hijrah dan ditunaikan sehingga kini oleh setiap muslim di seluruh pelosok dunia. Haji menurut bahasa bermaksud menuju atau mengunjungi dari istilah mengunjungi Baitullah iaitu Kaabah. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi kewajipan seluruh umat Islam, lelaki maupun wanita. Sekali seumur hidup, jika dilakukan lebih baik daripada itu maka dikira sunat. Tawaf rukun adalah perlakuan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu perlakuan ibadah yang dilakukan oleh Muslim dan hanya dilakukan di Masjidil Haram. Tawaf rukun bermaksud melakukan pusingan dalam kadar tertib sebanyak 7 kali pusingan mengingat Kaabah bermula dari sujud Hajarul Aswad dan berakhir pada sujud yang sama. Peringatan juga kepada jemaah haji yang tidak melakukan tawaf wada, hukumnya wajib dan ia dikecualikan bagi wanita yang sedang mengalami haid. Perintah wajib ini disebabkan arahan perintah iaitu fi'il amar. Dalam hadis ini bersifat mutlak dan tiada karinah menunjukkan sunat atau harus. Di samping itu, seperti mana telah dinaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya, orang ramai diperintah menjadikan perkara terakhir mereka iaitu ketika melakukan haji dan umrah adalah tawaf di Kaabah, melainkan diberi keringanan kepada wanita haid. Hadis ini mengandungi dalil bagi pendapat yang mewajibkan tawaf wada dan apabila ditinggalkan maka harus membayar dam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.